Kerja ini mesti dilakukan secara sabar, ikhlas dan berterusan dengan cara menjalin persefahaman dan pendekatan dengan sesama pejuang Islam. Dari kelompok-kelompok gerakan Islam lain yang diasaskan pada konsep-konsep Islam asasi yang tidak ada perselisihan padanya, iaitu di atas rukun akidah yang 6, iman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab rasul-rasulnya, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan di atas rukun Islam yang 5, mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan pergi haji. Dan di atas asas-asas sikap kemuliaan dan akhlak al-karimah, dan di atas sikap meninggalkan sikap-sikap tercela dan diharamkan, khususnya dosa-dosa besar yang mencelakakan. Al-Qardawi hafizahullah ta'ala seterusnya di dalam buku ini atau bahagian ini, beliau cuba membawa ataupun menyarankan kepada kita aliran keadilan adalah merupakan aliran wasati, aliran yang berasaskan kepada sifat ataupun prinsip keadilan yang membawa makna meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Beliau menyarankan supaya kita bersatu, umat Islam ini bersatu. Aliran ini hendaklah aliran yang bersatu dengan kumpulan-kumpulan, jemaah-jemaah, kelompok-kelompok orang-orang Islam dalam sesebuah tempat, dalam satu matlamat. Matlamatnya ialah untuk membawa ajaran Islam, menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Sebabnya musibah, antara musibah yang besar yang menimpa ummah ini ialah berlakunya perpecahan, berlakunya perkelahian dan juga perbalahan sesama orang Islam itu sendiri. Lebih dahsyat lagi daripada orang Islam dengan bukan Islam. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam soal ketika mana orang Islam berdepan dengan musuhnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertemu dengan satu-satu kelompok, maka tetap teguhlah. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetap teguhlah dan ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan banyaknya, mudah-mudahan kamu berjaya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala menyatakan, taatlah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, tapi janganlah kamu berselisih, berbalah, jangan kamu berkelahi, nanti kamu akan gagal. Fatafshalu, kesan daripada kita berpecah, kesan daripada kita berbalah, berkelahi yang tidak berkesudahan. Wa tadhhaba rihukum, wa tadhhaba rihukum maksudnya hilanglah kekuatan kamu, tapi bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Al-Qardawi hafizahullah ta'ala dalam bahagian ini beliau menyatakan bahawa perlulah bila melakukan kerja untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membawa ajaran Islam, berdakwah kepada orang, hendaklah kita asaskan ataupun bersatu di atas asas-asas Islam. Antaranya ialah rukun iman. Rukun iman tu sama, rukun Islam tu dah sama. Kemudian asas-asas akhlak kemuliaan, dan juga dia kata menghindari sikap-sikap yang tercela. Sebab akhlak ni manusia ada 2. Satu akhlak al-mahmudah, al-akhlak al-madhmumah, kan? Akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Dan apa yang kita lihat berlaku hari ini, pertembungan pemikiran, pertembungan atau perselisihan pendapat itu
Kalau ia hanya bersifat akademik atau ilmiah atau akliyah, mungkin ia tidak menjadi masalah. Tetapi apabila pertembungan itu didasari dengan pertembungan khuluqiyah ataupun akhlaqiyah, dia terkait dengan sifat dan etika seseorang dalam menghadapi isu-isu tersebut, maka itulah yang menyebabkan berlakunya perkelahian, perbalahan yang tidak berkesudahan. Seterusnya pengarang kita menyatakan jalinan persefahaman dan pendekatan cukup diasaskan atas perkara-perkara fundamental dan secara global sahaja. Tidak ada salahnya kita berbeza pendapat dalam perkara-perkara juz'iyah dan sampingan, dan masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah, dan perbezaan sikap dalam hal-hal tertentu. Kerana perbezaan-perbezaan ini seperti ini adalah perkara yang dibolehkan dalam pandangan Islam, kerana ianya merupakan ciri khas sifat manusia dan alam kehidupan. Seperti yang saya bentangkan dalam buku As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Al-Mashru' wa Tafarruq Al-Madhmum, kebangkitan Islam antara perbezaan pandangan yang dibenarkan dan perpecahan yang dibencikan. Seterusnya pengarang kita menjelaskan bagaimana persefahaman dan kesatuan itu sebenarnya boleh dibina. Dan beliau menyatakan bahawa fokusnya adalah kepada fundamental ataupun perkara asas yang kita sebut diterima secara global ataupun diterima oleh ramai. Seperti yang dia sebut sebelum ini, perkara-perkara asasnya ialah tentang beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan elakkan daripada hanya menumpukan kepada perkara-perkara furu' sahaja. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita faham bila sebut perkara tu perkara cabang. Furu' ni maksudnya cabang ataupun dahan. Kalau pokok, dia ada akar, root dia, dan ada di sana perkara disebut sebagai furu'nya, cabang. Cabang ataupun dahan pokok itu tidak dinamakan dahan, melainkan dia bersambung dengan akarnya. Selagi dia tidak dicabut, patah, dibuang, maka dia dianggap sebagai dahan pada pokok tersebut. Maka begitulah sifat perkara juzuk ini sebenarnya. Dia bersatu. Bersatu kat mana? Kat batang ataupun kat pokok. Itu secara analoginya. Untuk kita gambarkan ataupun secara metaforanya, untuk kita gambarkan bagaimana munculnya isu perselisihan itu. Qurannya satu, Nabinya satu, Allah Ta'ala itu pun satu, yang mana semua yang beriman. Tapi kadang-kadang perbezaan itu berlaku akibat daripada interpretasi, pemahaman yang berbeza. Kerana Allah Ta'ala kurniakan akal manusia itu berbeza, bukan akal itu satu. Dan itulah disebut di sini, kita tak ada masalah untuk berbeza dalam perkara-perkara juzuk, perkara-perkara sampingan, perkara-perkara furu' dia sebut perkara ijtihadiyah. Sebab perkara itu adalah ciri khas manusia dan sifat alam semula jadi. Manusia sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berbeza. Dari segi warna kulitnya, itu maksud ciri alam, sunnatullah. Dari segi rambutnya berbeza, hitam ada, putih ada, perang ada. Dari segi ciri-ciri sifat selera makan manusia itu juga berbeza. Apa yang diminati oleh manusia itu adalah sifat asas, ciri-ciri khas manusia. Oleh kerana itu dia kata, elakkanlah daripada hanya fokus kepada perkara-perkara furu'. Tapi kita hendaklah memfokuskan atau mencuba bersatu di atas perkara yang asas. Dan beliau menyatakan ini yang telah beliau nyatakan dalam buku yang lain, iaitu buku disebut di sini As-Sahwah Al-Islamiyah, yang menjelaskan tentang apa nama, perbezaan yang masyru' dan perbezaan yang mazmum. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat apa yang beliau tegaskan, seterusnya apa yang beliau katakan, saya tegaskan sekali lagi,
Berbilang-bilang jemaah dalam melaksanakan kerja-kerja Islam tidak ada salahnya selagi ianya hanyalah kerana perbezaan takhassus ataupun spesialisasi disebut sini, bukan kerana perbezaan yang menimbulkan pertentangan antara sesama. Hal ini kerana perbezaan tumpuan kerja dan takhassus membawa kepada kebaikan dan perkembangan, sementara perbezaan yang menimbulkan pertentangan hanyalah menyebabkan kelemahan dan kehancuran kita sendiri. Sekali lagi beliau nyatakan, dan beliau cuba refer sebenarnya kepada apa yang telah beliau sebut dalam buku As-Sahwah. Kalau tuan-tuan cuba membaca introduction dalam kitab As-Sahwah Al-Islamiyah, beliau sebenarnya menjelaskan tentang peri pentingnya 5 jenis kefahaman, 5 perkara ataupun 5 ilmu yang wajar diketahui oleh setiap orang, khususnya pemimpin-pemimpin dalam memperjuangkan agama ataupun menyebarkan risalah Islam ini. 5 itu, yang pertama beliau kata ialah mesti memahami fiqhul maqasid, memahami tentang objektif syariah itu sendiri. Maksudnya kita tidak hanya memberi penekanan kepada aspek juz'iyat, cabang-cabang syariah semata-mata, tapi hendaklah melihat kepada kulliyah ataupun objektif umum syarak dalam semua aspek kehidupan. Di antara objektif yang dikehendaki oleh syarak ini ialah memelihara nyawa manusia, memelihara agama itu sendiri, memelihara harta manusia, memelihara keturunan, keadilan itu sendiri, kestabilan ekonomi itu sendiri. Itu semua adalah sebenarnya maqasid yang umum yang dikehendaki, yang hendak dicapai oleh syarak. Itu yang pertama, fiqhul maqasid. Yang kedua, dalam buku Sahwah beliau menyatakan ialah perlu difahami fiqhul awlawiyat wa maratibul a'mal yang kita dah baca ni. Fiqh keutamaan, kefahaman mengenai peringkat perbezaan setiap amal-amal ataupun kerja-kerja. Dalam buku-buku lain pun beliau menyatakan bagaimana nak aplikasikan keutamaan tu, yang mana yang utama bila berlaku pertembungan di antara 2 perkara sebagai contoh. Yang ketiga, memahami sunnatullah itu sendiri, fiqhus sunan, qawanin kauniyah, peraturan alam itu sendiri, tentang aspek bagaimana seorang itu boleh berjaya, tentang aspek sesuatu sunnatullah itu bersifat tadarruj atau bersifat beransur-ansur. Yang keempat ialah fiqhul muwazanah bainal masalih, iaitu membuat muwazanah. Apa maknanya? Membuat pertimbangan di antara yang mana baik, yang mana buruk. Yang juga sebenarnya sejenis kefahaman yang dibina di atas asas al-waqi' ataupun realiti. Memahami realiti secara lebih ilmiah, lebih meluas, dan kita mempertimbangkan yang mana yang sebenarnya membawa maslahah, membawa kebaikan, dan yang mana membawa kepada keburukan. Dan yang akhir sekali yang perlu difahami ialah fiqhul ikhtilaf yang dia sebut, yang dia cuba sebut dalam sak ataupun bahagian ini, iaitu memahami bagaimana perselisihan boleh berlaku di kalangan manusia, sebagaimana difahami oleh para as-salafus salih di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Para salafus salih, mereka ini tidak boleh dirosakkan dengan khilaf ataupun perselisihan ilmu yang berlaku di kalangan mereka. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca buku As-Sahwah yang dinyatakan dalam buku ini, buku As-Sahwah Al-Islamiyah itu ditulis pada tahun 1989, kerana pada ketika itu ada satu seminar, dia kata, di kalangan pemuda-pemuda Islam di US, meminta beliau menulis satu isu berkenai bagaimana kita disebut sebagai adab al-ikhtilaf, etika ataupun adab dalam berselisih pandangan. Dan beliau menulis sehingga menjadikan satu buku. Bukunya ialah As-Sahwah Al-Islamiyah. Sebab tu beliau nyatakan di sini
tentang peri pentingnya, dan beliau telah nyatakan secara panjang lebar dalam buku tersebut. Antara khilaf yang disebut sebagai masyru', khilaf yang disebut sebagai mazmum. Kemudian beliau nyatakan lagi, usaha-usaha mesti terus dilakukan untuk menggabungkan pejuang-pejuang Islam, mendukung dakwah Islamiyah, menegakkan syariat Islam dan menyatukan ummahnya. Akhir sekali beliau nyatakan pentingnya untuk satukan ummah. Poinnya ialah kita hendaklah bersatu. Itulah yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidakkah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yakni semua orang Islam ni hendaklah pegang teguh dengan agama Allah. Wa la tafarraqu. Sebenarnya maksud berpegang teguh tu dah faham dah, bersatu. Tapi Allah Ta'ala takkidkan lagi, kukuhkan lagi, kuatkan lagi, support lagi perkataan wa'tasimu tu dengan jangan berpecah, jangan bercerai maksudnya. Wala tafarraqu. So itulah usaha-usaha mesti terus dilakukan. Walaupun kita diuji, walaupun kita ada cabaran, mesti kita cuba berusaha untuk menyatu padukan di kalangan ummah, di kalangan orang Islam. Perjuangan pemikiran dan perjuangan amali untuk menyempitkan jurang pemisah. Kalau boleh kita sempitkan jurang yang ada, jurang pemisah, menanamkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Maknanya kita ni kadang-kala bukan setakat dengan orang lain, dengan orang rumah sendiri kadang-kadang tak ada percaya. Itu susahlah. Tak boleh percaya mana suami aku, tak boleh percaya mana isteri aku, ataupun dengan jiran tetangga. Kena ada sifat yang disebut sebagai husnuzan tu lebih sikit. Jangan duk sentiasa su'uzan kan. Menanamkan semangat saling memaafkan dan berbaik sangka. Beliau dah sebut kat sini. Saling memaafkan bukan senang tuan-tuan kan. Kadang-kadang orang buat salah kepada kita, buat jahat kepada kita, kita ni nak memaafkan dia balik memang bukan senang. Tapi sifat tu sifat yang sangat-sangat mulia. Dia buat macam mana sekalipun kita, tapi Islam kata fa'fu wasfahu. Lebih-lebih lagi kalau dia ni orang jahil, tak payah ambil kira. Dia kata kita macam-macam, maafkanlah dia. Dia buat apa pun maafkanlah dia. Maksudnya biarlah dia. Paling tidak pun kalau kita geram pun, geram sangat, kita kata hadahullah. Maksudnya apa? Semoga Allah beri hidayah kepadanya. Kalau dia zalim sangat kan, jangan duk cadang dia ni zalim, dia kita. Kalau boleh kita kata hadahullah. Itulah sifat yang paling mulia, yang memang bukan senang. Bukan satu perkara yang senang untuk dilakukan oleh semua orang. Bersangka baik serta demi membersihkan hati dan jiwa dari perasaan sombong, takbur, ujub, memandang rendah terhadap orang lain, ataupun melemparkan tuduhan tidak berasas kepada mereka. Ini masalah. Kadang-kadang hati kita tu tidak suci. Tu tadi dia sebut tentang kataan akhlak yang mulia, etika kita kata, dalam berselisih dan berbeza pandangan. Jangan ujub, jangan takbur, jangan sombong. Sebab tu Nabi kata al-kibru batarul haq. Sombong itu sebenarnya lah menolak kebenaran dan juga mengata dan merendah-rendahkan manusia. Nabi sebut dalam hadis kan, batarul haq. Apabila kita tahu perkara itu perkara benar dan kita salah, maka terimalah dan elakkan daripada melemparkan tuduhan tidak berasas. Istilah hari ni kita kata label lah, labeling, label, melabel, kata korang. Ini last sekali poin yang paling kata senjata yang kadang-kala bila seorang tu tidak ada hujah ataupun sudah tidak mempunyai satu asas yang kuat, dia kalah, akhirnya dia kata dia ni memang sesat dah. Itu poin yang paling mudah digunakan oleh manusia. Ataupun dia nak merendahkan dia, cuba kita kata downgrade seseorang,
Dia tuduhlah apa-apa tuduhan yang keluar daripada mulut dia, asalkan orang percaya kepada dia dan orang tak percaya kepada orang lain. Inilah yang sangat penting dalam Islam. Elakkan daripada melemparkan tuduhan tidak berasas. Dalam ni disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sudah cukuplah dosa seseorang kerana menghina saudaranya yang muslim. Allahu akbar. Dalam Hajjatul Wada', tuan-tuan tahu Hajjatul Wada', haji Nabi SAW, haji terakhir disebut. Antara pesan Nabi pada hari yang mulia itu, Nabi kata, Nabi sebut al-muslim, ataupun Nabi kata kullul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi kata setiap orang Islam itu atas orang Islam lain, kullul muslim alal muslim haramun. Setiap orang Islam atas orang Islam haram. Apa dia? Darahnya, hartanya dan juga maruahnya. Dan disebut dalam Hajjatul Wada' tu kahurmati yaumikum hadza, seperti dihormatinya, dimuliakan, diharamkan hari ini daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Menunjukkan kepada kita maruah manusia ini sangat-sangat besar dalam Islam. Kadang-kadang bila sikap kita melemparkan sesuatu tuduhan yang tidak berasas, lebih-lebih lagi kalau menyatakan seorang itu kafir atau sesat atau sebagainya, dia sebenarnya mencacatkan maruah dia, cuba downgradekan kemuliaan seseorang yang telah Allah Ta'ala muliakan. Kerana anak Adam, selama mana dia tu manusia, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. So inilah yang sangat penting dalam Islam. Sebab itulah dilarang at-tanabus disebut. At-tanabus ni gelar menggelar, kata mengata, label melabel. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Hujurat ataupun buatlah satu diskusi mengenai surah Al-Hujurat ini. Surah Al-Hujurat adalah surah yang menceritakan berkaitan dengan akhlak. Di antara ayat yang ada dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina satu kaum kerana boleh jadi mereka itu lebih baik daripada orang yang menghina. Janganlah satu kaum menghina satu kaum, kerana boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Dan janganlah nisa min nisa, wanita menghina wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu, ya, at-tanabus saya sebut tadi. Janganlah tanabazu bil alqab, saling gelar menggelar, cela mencela, label melabel, kata mengata dengan alqab, gelaran-gelaran yang bukan daripada gelaran yang sepatutnya, iaitu menyifatkan seseorang ataupun memanggil seseorang dengan satu-satu sifat, satu-satu gelaran, satu-satu nama yang dia sendiri benci, yang kadang-kadang nama itu hanya bertujuan untuk mencelanya, merendah-rendahkannya, menghinanya. Semua perkara itu sebenarnya adalah perkara yang haram. Dan di antara gelaran yang haram ialah menyatakan seorang itu kufur atau kafir ataupun fasik. Yang ini yang disebut bi'salismul fusuqu ba'dal iman dalam surah Al-Hujurat. Seburuk-buruk gelaran, nama yang diseru selepas daripada seorang itu beriman ialah kefasikan. Sebab itulah mengatakan seseorang itu kafir sebagai contoh satu perkara yang sangat besar. Nabi SAW sebut, mana-mana orang, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Maksudnya mana-mana orang yang kata kepada saudara Islamnya wahai orang kafir,
maka boleh jadi ia akan kembali kepadanya. Wa in kana kama qal wa illa raja'at alaihi, maksudnya kalau ya, kalau tak, maksudnya akan kembali kepadanya. Bahaya perkara ini. Islam mengajar kita satu adab, satu etika yang sangat-sangat baik. Bagaimana secara umumnya kita bermuamalat dengan orang lain. Hendaklah bermuamalat, bertaamul, berinteraksi dengan yang paling baik. Tidakkah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, wa qulu lin-nasi husna, wa qulu lin-nasi husna, dan hendaklah kamu berkata kepada manusia semuanya, berkata apa? Husna, berkata baik. Sebab tu Nabi sebut di sini, cukuplah sebagai satu keburukan, satu dosa seorang itu dia menghina saudaranya yang muslim yang lain. Sebab muslim dengan muslim ni adalah ikhwan, ataupun ini dipanggil konsep ukhuwah Islamiyah, konsep ikhwah ataupun ukhuwah, kan? Kemudian kata pengarang kita, pada pandangan saya tugas inilah yang sangat perlu diberikan keutamaan di kalangan gerakan Islam pada hari ini. Apabila para pejuang Islam belum lagi menyedari hakikat perpecahan yang berlaku di kalangan mereka, maka nantinya mereka pasti akan dihapuskan semua oleh seluruh kekuatan yang memusuhi Islam dan umatnya. Satu kelompok demi kelompok akan dihapuskan sehingga lenyaplah semua dari muka bumi. Al-Qardawi seterusnya cuba menyatakan dan mengulangi lagi yang penting ketika ini, saat beliau menulis buku ini dan sekarang pun sama, yang perlu diberi keutamaan dalam buku beliau ni, buku Fiqh Aulawiyat, ialah bagaimana nak menyatukan umat, menyatukan orang Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam berpecah. Bila berpecah, macam disebut dalam Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, dia kata, janganlah kamu berpecah belah, nanti kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan. Kadang-kala ya, kita berbeza dari segi perkara cabang, berbeza dalam suatu pendapat, dalam soal-soal sebahagian kecil perkara sahaja, yang kadang-kala tidak menjejaskan pun keimanan kita, akidah kita. Tapi kadang-kala hal-hal itulah yang kita sering fokuskan. Ada isu-isu yang maybe dari sudut akademik, ilmiah kita boleh bincangkan, namun cara kita nak berbincang, cara kita berhujah, cara kita mungkin berdebat, cara kita berbeza pandangan, hendaklah kita selangi dengan cara yang baik. Yang ini beliau katakan tak ada masalah untuk kita berbeza. Contohilah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman salafus soleh. Aisyah radhiyallahu anha berbeza pandangan juga dengan sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yang menceritakan tentang ketika mana anak perempuan Uthman bin Affan meninggal dunia di Mekah. Ketika itu yang menceritakan ialah Ibnu Abi Mulaikah. Dia kata ketika itu kami datang dan ada bersama ketika itu Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kata Ibnu Abi Mulaikah, aku duduk ketika itu di antara mereka. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah, dia kata dalam bilik, suara orang menangis. Lalu kata Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, kepada Amru bin Uthman, salah seorang anak Uthman, dia kata, kenapa kamu tidak larang daripada menangis? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, sesungguhnya orang yang mati ataupun mayat itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya ke atasnya. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata,
sebahagian yang demikian. Kemudian dia cerita, Ibn Abbas cerita ketika mana Umar bin Al-Khattab sakit, masuklah Suhaib dalam keadaan menangis kepada Sayyidina Umar. Kemudian dia berkata, wa akhahu wa sahiba, alangkah sakitnya saudaraku, sahabat aku Suhaib ni, kata kepada Umar. Lalu Umar bin Al-Khattab menyatakan, ya Suhaib, wahai Suhaib, apakah kamu menangis ke atas aku? Tidakkah Nabi SAW bersabda, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, mayat itu boleh diazab dengan sebab ahli keluarganya menangis kepadanya. Lalu bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab meninggal dunia, diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha oleh Ibnu Abbas tentang peristiwa tersebut. Ibnu Abbas cerita kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang Sayyidina Umar kata. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, kata Aisyah, Rasulullah SAW tak pernah pun maksudkan begitu ataupun sebut begitu, tetapi Rasulullah maksudkan ialah Allah akan menambahkan orang kafir azab dengan sebab tangisan ataupun jeritan, ataupun kita kata istilahnya apa nama, laungan ataupun jeritan ahlinya atau keluarganya ke atasnya. Tidakkah Al-Quran menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, setiap orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Maksudnya apa? Aisyah radhiyallahu anha berbeza pandangan dengan Sayyidina Umar. Berbeza pandangan dengan Sayyidina Umar itu tidak menyebabkan Aisyah itu bakhil untuk menyebut semoga Allah merahmati Umar, semoga Allah meridai kamu, semoga Allah mengurniakan keberkatan kepada kamu. Doa-doa seperti itu menunjukkan kata-kata yang baik bagi orang yang berbeza pandangan dengan kita. Walaupun tidak salah bagi seseorang itu dari aspek kita kata berbeza pandangan, dari aspek untuk berbeza dengan orang yang mungkin lebih alim daripada dia, tapi dalam masa yang sama hendaklah sentiasa menjaga adab tersebut. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila ada berbeza pandangan dengan seseorang, orang ajak untuk berhujah, berdialog, dengan istilah berdebat hari ini, maka kata Imam Syafi'i, ma nazartu ahadan illa wadittu an yuzhira al-haqqa ala yadayhi, aku tidak akan bermunazarah, berdebat dengan seseorang, melainkan aku ingin kalaulah kebenaran itu Allah Ta'ala tunjuk pada atas orang yang melawan aku ataupun beza pandangan dengan aku. Artinya, kalau kita lihat situasi yang berlaku pada zaman dahulu, bila berlaku perbezaan pandangan, suatu perkara yang biasa. Sifat Imam Syafi'i sendiri, kalau boleh tunjuklah kebenaran tu kat mana. Bukannya berbeza pandangan lalu berlakunya dialog ataupun perdebatan, tujuannya nak tunjuk siapa menang. Itu masalah sebenarnya. Tak salah pada konsep berdebat tu, tak salah, tapi sikap mungkin yang ada segelintir, kalau tak semua, segelintir lah, segelintir orang yang kadang-kala bila nak berdebat hanyalah ingin merasakan dirinya yang nak menang, bukan nak mencari kebenaran yang sebenarnya. Sebab itulah kadang-kala bila tajuknya asal begini, dia cuba ubah begini. Asalnya berbalai isu yang lain, cuba bawa kepada isu yang lain. Stick kepada isu mana, fokus mana untuk kita carikan kebenaran. Sebab kadang-kadang orang memang ada tersilap. Yang tersilapnya mungkin ketika ceramah, kadang-kadang ketika buat status Facebook hari ini, status Facebook, status WhatsApp kan, ataupun status Facebook, status yang dibuat tu mungkin silap.
cuba mengkritik orang, tapi kadang-kadang tak cermat. Ataupun ketika mengajar, kadang-kadang sebab tak sempat nak rujuk dan sebagainya, silap, tarik balik. Ataupun tak tarik balik, tetap menyatakan bahawa ini adalah yang betul. Kemudian berlakulah perselisihan antara A dengan B, dan akhirnya berdebat, dah ajak berdebat, dan bila ajak berdebat pun tak setuju macam ni, inilah tajuk dia macam ni, macam-macam. Kalau kita tengok, akhirnya tujuan ni kita rasa apa? Akhir-akhir tujuannya macam bukan nak mencari kebenaran, sedangkan asalnya mencari kebenaran. Itu asal al-munazarah, tujuannya. Sebab itulah Imam Syafi'i ni disebut oleh Yusuf atau Yunus As-Sadafi, salah seorang sahabat dan juga murid Imam Syafi'i sendiri, yang berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i dalam beberapa masalah. Pernah satu hari kata Yunus As-Sadafi, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i nazartuhu yawman fi mas'alah. Dia kata, aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal, paling bijak daripada Imam Syafi'i. Aku pernah bermunazarah, berdebat dengannya dalam satu masalah, dan aku berbeza pandangan. Lalu aku pun beredar daripada situ. Satu hari selepas daripada itu, Imam Syafi'i jumpa aku dan fa'akhadha biyadi. Dia kata, dia ambil tangan aku, dia pegang, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, iaitu Yunus As-Sadafi, wahai Abu Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwana, tidak bolehkah kita ni sentiasa menjadi saudara yang rapat? Ikhwan, saudara, sekalipun kita tidak bersependapat dalam satu masalah. Itulah bijaknya Imam Syafi'i. Maknanya bila seseorang itu berbeza pandangan dengan kita, bukan bermakna dia itu menjadi musuh selama-lamanya, musuh dalam segala perkara. Tak, dia tidak bukan musuh, dia tetap ikhwan, tetap bersaudara, walaupun berbeza dalam pandangan. Kadang-kadang ia bukan menjadi masalah orang awam, masalah agamawan itu sendiri yang mempunyai, sebab manusia masing-masing ada ego yang sukar untuk diturunkan oleh masing-masing, untuk dibuang. Sebab tu Qardawi sebut di sini, apabila pada hari ini kita belum memiliki kemampuan yang mencukupi untuk mempersatukan umat Islam yang berada di seberang samudera dan ke seberang yang lain, maka paling kurang kita mesti berjuang untuk mempersatukan kelompok-kelompok besar pejuang kebangkitan Islam yang masih membuka pintu untuk menjalin hubungan persefahaman dalam kerja-kerja Islam, dengan cara mengikis sikap-sikap ekstrim dan sangka buruk. Selanjutnya, mereka mesti berdiri pada satu saf yang sama dalam menghadapi masalah-masalah yang akan menentukan hari depan Islam umatnya di pentas dunia ini. Tengok apa yang disebut oleh Qardawi di sini, at least dia kata, ataupun paling kurang ada 3 benda yang kalau kita tengok dalam terjemahan ini, dia italikkan tulisan tu kan. Pertama, kita hendaklah mengikis sikap-sikap ekstrim. Itu yang pertama. Dia italikkan tulisan tu, dia fokuskan kat situ. Ekstrim ni kita boleh terjemah dalam bahasa Arabnya dengan pelbagai perkataan. At-tatarruf. At-tatarruf ni juga istilahnya ekstrim, melampaui batas. Ataupun dalam istilah yang disebut oleh Nabi, at-tanattu', melampaui batas, lebih-lebih. Benda apa sekalipun kita tak boleh melampaui batas. Hatta dalam bab kita dunia ni pun, kita makanlah, ambil contoh, bolehkah kita makan melampaui batas? Tak boleh. Tuan-tuan, kalau makan melampaui batas, mati cepat. Betul tak? Tuan-tuan buat masak pun tak boleh melampaui batas. Tak boleh terlalu masin, tak sedap, orang tak makan. Mesti sedang sedap je kan. Tak boleh juga terlalu tawar, mungkin nanti orang tak makan juga. Maknanya itulah dinamakan aliran wasati yang dia sebut ni, wasatiyah, pertengahan. Nabi sebut dalam hadis, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Mutanatti'un ni maksudnya ialah orang yang mutasyaddidun
fi ghairi mawdi' at-tashdid, kata Imam Nawawi. Orang yang melampaui batas, yang syadid, yang keras dalam bukan tempat yang sepatutnya. Itu yang pertama. Dia kata jangan ekstrim lah. Yang kedua, sangka buruk. Ini juga penting. Sikap yang Nabi sebut dalam hadis, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis. Awas, hati-hati dengan sikap sangka buruk. Sesungguhnya sangka buruk ni lah seburuk-buruk percakapan. Sangka buruk kepada orang. Barulah kawan tu dijemput untuk ceramah, datang ke surau masjid ni, duduk atas ni, kita dah sangka buruk dah dia. Dia tak assalamualaikum lagi, tak ada dengar dia ni bla 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 bla. Sedangkan kata-kata manusia tu betul, tak boleh kita terima semuanya dah, tapi tak boleh kita tolak semuanya. Betul dah, dia kata tak boleh kita terima kata-kata manusia semuanya, tapi tak boleh kita tolak semuanya. Sebab tu jangan sangka buruk. Sangka buruk ni kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Safiyah binti Huyai binti Akhtab, bin Akhtab kan. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, isteri Nabi SAW. Satu hari Nabi pernah beriktikaf. Safiyah ni datanglah untuk ziarah Nabi waktu malam. Nabi beriktikaf, dia datang ziarah untuk cakap dengan Nabi ada hal. Dan Nabi SAW ni bukannya seperti kita, kalau bini kita datang pergilah balik, dia hantar balik. Tu hebat Nabi kan. Nak cari suami misali seperti yang romantik, yang baik dengan isterinya. Pergi teman untuk hantar Safiyah. Bila teman untuk hantar tu, jalan-jalan tengah jalan, dan rumah tu mungkin disebut jauh sikit lah, datang ataupun lalu seorang lelaki ataupun dua orang lelaki kalau tak silap. Kedua-dua tu dia tengok Nabi SAW dalam kegelapan tu, dia tengok tapi tak nampak lah. Mungkin tu nampak, tapi nampak bersama dengan seorang perempuan. Zaman dulu bukan ada lampu kan, kalau kena bukan bulan purnama mungkin gelap lah, tak nampak. Tiba-tiba bila nampak Nabi, dia pun cepat-cepat jalan. Lalu Nabi kata, ala rislikuma, tunggu dulu. Nabi kata, innaha Safiyah binti Huyai, ini Safiyah binti Huyai, bini aku. Lepas tu dia kata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wa Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni dia lalu dalam darah manusia. Wa inni khashitu an yakzifa fi kulubikuma syai'a ataupun syarra. Aku ni bimbang nanti syaitan akan campakkan dalam hati kamu keburukan ataupun kejahatan. Maknanya apa? Maknanya bimbang berlakunya su'uzan. Kalau su'uzan kepada Nabi boleh jadi kufur. Jadi Nabi bimbanglah kan, dan menunjukkan bahawa bahayanya untuk su'uzan kepada manusia. Dan Nabi kalau boleh tak naklah berlaku su'uzan. Nabi cuba melakukan perkara untuk mengelakkan daripada berlakunya su'uzan. Sebab itulah kita kena buat perkara juga, elakkan daripada kalau boleh berlaku su'uzan. Kalau ada isu-isu yang boleh membawa kepada su'uzan, kita buat penjelasan betul-betul. Apa yang saya maksudkan bukan begini, bukan begini, bukan begini. Itulah kata sifat besarnya seseorang, lapang dada seseorang, apabila berlakunya perkara-perkara yang dianggap sebagai boleh mencetuskan kontroversi dan sebagainya. Dan fokus yang ketiga dia sebut berdiri dalam satu saf, khususnya dalam soal-soal menghadapi masalah-masalah yang tertentu. Kita tengoklah, contohlah dalam isu tentang penghinaan kepada Nabi SAW yang berlaku baru-baru ni kan. Tak boleh ke semua kelompok-kelompok Islam ini yang mungkin berbeza dari aspek-aspek tertentu buat satu statement yang bersama, menunjukkan mereka ni bersatu dalam soal tu.
tak nanti turun pun buatlah satu statement tu semua ada kat bawah tu. Mereka-mereka yang kita lihat di luar tu macam berbeza pandangan, tapi dalam bab ni mereka ada satu statement. Jadi orang bukan Islam pun nampak inilah kesatuan yang kata kembali kepada akarnya, kembali kepada usulnya, asasnya, kesatuan ataupun bersatunya orang Islam itu. Itu contoh. Kemudian disebut last sekali, usaha-usaha menjalin persefahaman, kerjasama dan persatuan adalah merupakan satu tuntutan dan kemestian yang tidak dapat ditangguhkan lagi mengikut pandangan agama dan kehidupan kita kaum muslimin. Bukan benda yang boleh tunggu akan datang. Memang kena buat, kena berusaha selalu untuk supaya kita ni semua tidak berlaku perpecahan. Berbeza pandangan tak ada masalah, tapi jangan berpecah. Itu dia isu. Apabila penyatuan pemikiran belum dapat disatukan, kita semestinya sudah bersatu kerana menghadapi penderitaan yang sama, iaitu sama-sama dimusuhi, diperangi dan diasingkan orang. Seperti kata Ahmad Syauqi dalam syairnya, wahai saudara, apabila perbezaan bangsa telah memisahkan kita, sesungguhnya musibah yang menimpa telah menyatukan kita. Apa yang menimpa umat Islam di Palestin, sepatutnya itulah perkara yang menyatukan kita, bersama-sama untuk kita membantu mereka dan sebagainya. Seterusnya, mana yang mesti didahulukan, melaksanakan syariat Islam atau tarbiyah dan penerangan. Saya rasa untuk itu sekadar itu dahulu untuk kita pada pagi ini. Saya tak pasti ada soalan ataupun tak ada soalan lah. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah untuk kita berusaha memperbaiki kehidupan kita, dan sama-samalah untuk kita mengelakkan daripada memberi fokus kepada perbezaan pandangan dan perbezaan pendapat yang akhirnya menghakis kesatuan dan penyatuan ummah yang ada di kalangan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin.